Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah peristiwa rompakan berdarah sempurna 1954. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. 29 April 1954 merupakan hari yang tidak akan dilupakan oleh rakyat sempurna, di mana pada hari tersebut mereka melihat pembunuhan kejam, pemerkosaan, rompakan dan keganasan yang dilakukan oleh sekumpulan lanun. Pada hari itu merupakan hari yang paling malang, paling gelap dan paling musibah besar yang pernah dialami oleh masyarakat sempurna yang mengorbankan nyawa dan harta benda. Malah ada yang dicabul kehormatannya, dirogol dan diperkosa. Tarikh pembantaian rakyat sempurna ini masih kekal dalam ingatan penduduk yang menyaksikan peristiwa berdarah akibat perbuatan kejam dan ganas oleh lanun-lanun yang entah dari mana datangnya. Untuk pengetahuan kita semua, berikut merupakan yang disampaikan oleh Encik Bula Ganggal, bekas pegawai polis yang telah bersara dengan pangkat penolong penguasa polis ASP semasa kejadian beliau bertugas di Balai Polis Sempurna dengan pangkat Detektif Lance Corporal. Segalanya bermula pada jam 5.30 petang. Pada waktu itu, penduduk sempurna sedang berehat setelah berpenat lelah di lautan. Manakala para pemuda mula bermain bola, saya turut berada berhampiran dengan padang bola tersebut. Dengan tiba-tiba terdengar bunyi tembakan tanpa henti dari arah jeti yang tidak jauh dari situ. Keadaan bertukar kalang kabut dengan orang kampung yang bertempiaran diselangi dengan suara berteriak, "Mundur, mundur, cepat lari!" Melihat keadaan yang kalang kabut dan serangan mengejut lanun tersebut, Sarjan Sagar Singh telah memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap sedia. Beliau telah mengarahkan saya membawa istri dan anak-anak anggota polis untuk berlindung di balai. Ini kerana keadaan di balai diyakini lebih selamat, kerana dilengkapi pagar berduri dan senjata api yang boleh digunakan untuk bertahan. Setelah mendapat arahan, saya mula menjerit memanggil semua istri dan anak-anak polis untuk berlindung di balai. Namun begitu, belum sempat istri dan anak-anak anggota polis saya tempatkan di balai, saya melihat dari celah-celah lubang berek yang lanun-lanun lebih kurang dalam 50 hingga 70 orang telah pun hampir dengan balai polis sempurna. Mereka berpecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan bergerak ke balai polis, satu lagi ke arah bot Jabatan Hutan. Di waktu yang sama juga, Sarjan Sagar Singh yang dibantu oleh orang-orangnya telah melepaskan peluru ke arah lanun-lanun yang begitu ramai. Sarjan Sagar Singh dan orang-orangnya sekali-kali tidak akan menyerah kalah kepada lanun-lanun itu, sekalipun terpaksa mengorbankan nyawanya. Walaupun mereka dihujani oleh peluru dari balai polis tersebut, mereka telah berjaya memusnahkan alat-alat perhubungan wireless di luar balai itu. Dengan musnahnya alat perhubungan tersebut, maka terputuslah hubungan Balai Polis Sempurna dan Ibu Pejabat Daerah Polis Lahadatu. Kita mesti mempertahankan balai ini
hingga ketitisan darah terakhir. "Biar putih tulang, jangan putih mata," kata Sarjen Sagar Singh kepada 2 orang anggotanya dengan penuh semangat juang. Mereka terus melawan dengan beraninya. Pada masa itu, saya yang ditugaskan untuk melindungi istri dan anak-anak polis tidak dapat berbuat apa-apa kerana pada masa tersebut saya tidak membawa senjata. Kalaupun saya keluar tanpa senjata, tentu saja umpama saya menyerah diri tanpa berlawan. Saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana anggota yang kehabisan peluru ditikam dengan barung oleh lanun-lanun itu. Perutnya ditikam beberapa kali sehingga terburai segala isi perut. Akhirnya kerana kehabisan peluru dan lanun-lanun yang masih ramai lengkap bersenjata, maka Sarjen Sagar Singh dan 2 orang anggotanya terkorban. Saya cuba untuk keluar memberi bantuan, tetapi dihalang oleh istri Sarjen Sagar Singh dan istri-istri anggota lain supaya jangan pergi dan lindungi mereka di situ. Sebalik saja Sarjen Sagar Singh dan orang-orang mati. Mereka merempung masuk ke balai tersebut. Bilik radio polis dipecah dan alat-alatnya dimusnahkan. Mereka juga memecahkan bilik besi, tempat menyimpan senjata api dan peluru, lalu merempasnya. Lanun-lanun semakin mengganas. Mereka menggeledah seluruh rumah dan kedai yang ada di Pekan Sempurna. Apa yang saya dengar selepas itu ialah teriakan dan jeritan minta tolong oleh mangsa-mangsa lanun-lanun yang jahat itu. Mereka bukan saja merompak, mengambil apa sahaja barang-barang berharga, makanan, malah mereka juga merogol wanita dan anak dara. Mereka sungguh kejam dan tidak berperi kemanusiaan langsung. Apakan daya masa itu, saya tidak bersenjata dan memikirkan pula keselamatan anak istri anggota-anggota polis. Saya kesal tidak dapat membantu kawan-kawan saya yang gugur sebagai perwira negara. Lanun-lanun kejam itu telah bermahajalela selama 3 jam, yaitu dari jam 5.30 petang hingga 8.30 malam di Pekan Sempurna. Mereka melakukan pelbagai dosa yang tidak dapat diampun. Saya tidak tahu dari mana datangnya lanun-lanun itu, tetapi saya yakin mereka dari seberang, yaitu Filipina. Dari cara mereka bercakap selama 3 jam sempurna telah menjadi seperti neraka. Lanun-lanun bertindak sewenang-wenangnya kerana tiada siapa yang berani melawannya. Akibatnya, Sempurna musnah seperti diserang Garuda. Menjadi padang jarak padang tengkukur setelah lanun-lanun itu puas memuaskan hawa nafsu. Mereka segera menghilangkan diri di lautan luas dengan kumpit-kumpit yang dilengkapi dengan motor sangkut laju. Bila mendapati lanun-lanun itu berlalu, saya dan anak istri anggota-anggota polis keluar dari tempat persembunyian di barek polis itu. Betapa sedih hati saya melihat rakan-rakan saya, Sarjen Sagar Singh, PC Jambuan, PC Gimun terkorban. Mayat mereka yang berlumuran darah itu dipeluk dan ditangisi oleh anak dan istri masing-masing. Saya turut menitiskan air mata melihat peristiwa itu. Hingga hari ini, ianya kekal dalam ingatan saya. Ceritanya lagi, setelah menguruskan mayat 4 orang rakannya, beliau terus berbincang dengan ketua anak negeri, yaitu Penghulu Sempurna, Panglima Jakarullah
yang telah pun tiba di balai bersama-sama orangnya. Dengan bantuan mereka, beliau membuat rondaan di sekitar Bandar Semporna untuk mengumpul mayat dan memberi pertolongan kepada orang yang cedera akibat kekejaman lanun-lanun tadi. Hasilnya, mereka menemui mayat seorang pegawai hutan British, seorang pekedai Cina, yaitu tukang jahit, dan seorang pemuda bajau Simonul. Mayat-mayat itu dibawa ke balai polis untuk diuruskan. Pada malam itu, beliau dan Panglima Jakarullah serta orang-orangnya mengambil keputusan untuk berjaga dan berwaspada bagi menentang lanun-lanun yang mungkin datang sekali lagi. Petang esoknya, 30 April, barulah rombongan yang diketuai oleh pegawai daerah Lahadatu, Mr. Dallimore, dan Ketua Polis Daerah OCPD, Mr. W.R.H. Roberts, tiba untuk menyaksikan Pekan Sempurna yang hampir menjadi padang jarak padang tengkukur itu. Peristiwa ngeri itu amat menakutkan penduduk-penduduk Semporna. Ada yang di antara mereka yang lari bersembunyi, tidak mahu balik ke rumah beberapa hari kerana takut lanun mengganas lagi. Seorang kaki tangan kerajaan yang bertugas di Semporna ketika kejadian itu terus jadi gagap hingga ke hari ini kerana terlampau terkejut, tergamam dan ketakutan.